Okey, binomial expansion ni. Ni contoh dia. Sebelum ni kita dah belajar. Kalau kita ada X tambah 5 kuasa 2. Ni contoh yang pertama lah. So nanti kita akan expand X squared plus 10X plus 25. So ini okey lah ni. Kemudian kalau katakan kita jumpa kuasa 3 pula. Maka kita akan expand macam biasa tapi kena buat 3 kali kurungan. 3 kali. Boleh tahan lagi lah. Tapi kalau katakan saya ubah soalan ni. Kita nak expand X plus 5 to the power of 10. Yang ni kalau nak ikutkan kita kena expand 10 kali kurungan ni. 10 kali kurungan. Okay? Jadi panjanglah kita punya jalan kerja dia. Jadi kaedah yang paling mudah kita akan gunakan binomial expansion. Kita akan gunakan kaedah binomial. Okay? Nanti kita akan tengok bagaimana cara daripada sini kita terus dapat dia punya jawapan dia. Tak payah kita kena darabkan 10 kali kurungan. Okay? Jadi untuk nak gunakan binomial expansion ni, nanti kita akan gunakan simbol ni NCR. Ni dalam kalkulator ada ni. Kalau nak guna kalkulator kita akan tekan shift bahagi. Kita akan jumpa NCR. Cuma cara penulisan ni sama ada gunakan NCR ataupun boleh gunakan column matrix. Maksudnya dalam bentuk matrix NR. Sama je maksud dia. Jadi dalam penulisan nanti kamu boleh pilih nak guna cara ni ke ataupun nak guna dalam bentuk column matrix. Dua-dua tu kita terima lah. Okey. Untuk yang pertama ni, ini nanti kamu baca lah Ini kamu baca. Ini yang saya dah tunjuk tadi. Kalau kuadratik, kita akan dapat macam ni lah yang biasa kita jumpa. Kalau kuasa 3 okey lagi. Tapi kalau dah kuasa 4, kuasa 5 nanti, so lagi panjang lah. Jadi kita akan tengok bagaimana cara kita nak gunakan binomial expansion untuk dapatkan jawapan ni. Okay, ni nanti kamu baca ni. Dah nota ada ke? Ni kamu cek lah. Okay, saya nak terus kepada cuma saya nak ingatkan kalau kita jumpa zero factorial, ni di sekolah saya tak pasti dah belajar dah. Zero factorial, ada simbol factorial. Zero factorial, dia factorial ni maksud dia adalah katakan saya ada 5 factorial. Ini maksud dia 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Maksud dia kita akan darab nombor tu 5 sampailah ke hujung dia 1. Maksud dia semua nombor ni kita akan darab. Ni dulu punya kaedah macam ni lah. Tapi sekarang ni kalau nak guna calculator, kamu hanya tekan simbol factorial tu. Kamu tengok balik calculator tu, tekan je simbol 5 factorial. So kita akan dapat jawapan. Cuma untuk penulisan, katakan saya nak berhenti sampai 4 je. 5 multiply by 4. Nak berhenti sampai 4 je. Sedangkan sepatutnya bila factorial, dia kena darab sampai ke hujung. Bila kita berhenti di sini, maka kita kena letak factorial. Ini cara penulisan dia. Kalau kamu ambil 5 multiply by 4 saja, maka jawapan dia salah. Okay. Sama juga katakan kita nak berhenti pada 3. Maka cara penulisan dia 5 multiply by 4 multiply by 3. Selagi tak sampai ke hujung kita kena buat factorial. Maksudnya ada lagi. Okay. Ini cuma penulisan, kena hati-hati kat sini. Ini takrifan dia ni. Factorial tu maksud dia kita akan sentiasa darab dengan nombor di jiran sebelah kanan ni tapi kurang 1. Kurang 1 sampai ke hujung. Okay. Cuma kalau yang ni tak payah guna calculator lah. Nampak dia 0 factorial, nilai dia 1. 1 factorial pun 1 juga. Okay. Kalau jumpa yang ni tak payah guna calculator lah. Nilai dia adalah 1. So lain tu kamu baca lah. Okey. Kadang-kadang soalan disuruh show contoh macam ni lah. Ada tak? Ni yes, contoh 23 contoh 23. Ni contoh yang mana ni? N tambah 2. Okey, contoh 23 tu kalau ikut nota kamu tu bahagian A ni lah yang ni. Yang ni. Yang ni. Bagaimana kita nak selesaikan? Okay. So itu kita kena faham dia punya konsep.
Kalau factorial, maksud dia kita akan sentiasa darab dengan nombor sebelah kanan tetapi kurang satu. Macam contoh tadi lah. Kalau 5 factorial, maksud dia kita akan ambil 5. Kemudian darab dengan kurang satu daripada yang sekarang ni. 4. Kalau berhenti di sini, kena buat factorial. So kena guna konsep ni. Jadi kalau untuk soalan contoh 23 tu, dalam nota tu, contoh yang ni, kita nak selesaikan. Jadi bila kita nak selesaikan, kita kalau boleh, kita kena turunkan sampai kita boleh cancel atas dan bawah. Maksudnya daripada sini, kita guna konsep ni. Kita akan cuba turunkan sehingga dia akan sama dengan di bawah. So kita akan ambil n plus 2. Kemudian kita darab dengan kurang satu daripada yang asal. Itu yang dapat n tambah 1. Darab lagi. Kurang satu daripada yang asal. Maka kita akan dapat n. Sepatutnya kita boleh turun lagi. Tetapi tak ada keperluan kita nak turun lagi. Jadi kita berhenti di sini. Tapi disebabkan kita berhenti di tengah-tengah, sama macam ni lah. Kalau berhenti di tengah-tengah, kita kena letak factorial. Itu yang saya letak factorial tu. Saya kena buat sampai sini sebab kita nak cancel atas di bawah. Atas dan bawah. So jawapan dia adalah n plus 1, n plus 2. Okay, kadang-kadang kita akan jumpa soalan macam ni lah. So kena faham lah konsep ni. Setakat ni okey tak? Boleh ke? Saya kena turun di sini sebab saya nak cancel atas bawah. Sebenarnya kalau ni kan, kalau kamu nak turun daripada n plus 2 factorial, sebenarnya kita boleh buat n plus 2. Kemudian darab n plus 1. Darab lagi n. Darab lagi n minus 1. Ni dan seterusnya sampailah 1. Boleh, Tapi kita kena tengok. Kita punya target, kita turun ni ada tujuan supaya atas dan bawah ni kita boleh cancel. Okay. So tak payahlah kita teruskan lagi. Kita berhenti sampai sini je. Tapi disebabkan kita belum sampai ke hujung, maka kena letak factorial. Itu yang saya letak factorial tu. Okay. Kemudian kamu kena ingat, bila kita jumpa n dengan n factorial, ini kamu tak boleh cancel ni. Dia tak sama. Dia kena pastikan n factorial, yang di bawah pun n factorial, baru kita boleh cancel. Kalau setakat n je, dia tak sama. Nombor 5 dengan 5 factorial tak sama. Okay. Yang 5 ni 5 je. Tapi kalau 5 factorial, maksudnya 5 multiply by 4 multiply by 3 sampailah 1. So tak sama. Jadi kalau kita nak cancel atas bawah, pastikan mesti simbol yang sama. Okay. Itu contoh 23. Saya ambil satu contoh lagi. Okay, sama juga untuk soalan, kalau ikut nota kamu tu, contoh 23, bahagian B. Kalau ikut nota kuliah tu, ni soalan B, soalan B. Saya betulkan ni. Ni soalan B. Okey, sama juga bagaimana kita nak solve ni. Okey, sekarang ni kita cuba fikirkan mana yang sesuai. Kita nak turunkan atas ke bawah. Biasanya kalau macam ni kita akan ambil bawah. Sebab n plus 3 ni kita boleh turunkan satu. So kita akan dapat n plus 2. Tujuan kita turun ni supaya nanti kita mesti boleh cancel atas dan bawah. So kita buat sampai sini je. Sebab kita dah boleh cancel yang di bawah dan yang di atas. Okey, maka jawapan kita akan dapat n plus 1 over n plus 3. Okey, so kena faham konsep factorial tu apa maksud dia. 5 darab 4. Kalau berhenti di sini, factorial. Okey, so lain tu kamu study lagi lah. Okey, saya nak teruskan kepada ini definition of a binomial coefficient. Kalau dulu takrifan dia yang ni lah. Tapi sekarang ni kamu dah ada calculator, kamu guna calculator je. Okey, guna calculator je. Okey, ni kamu tengok. Okey, saya nak teruskan ke sini binomial theorem. Okey, untuk binomial theorem ni kita ada 3 bentuk soalan nanti kita akan jumpa. Yang pertama, kita akan jumpa katakan kita nak expand x plus 3 to the power of 10. Ataupun kita jumpa x plus 3 to the power of 4. Maksud dia jenis yang pertama ni, ini kalau kuasa dia integer positif ataupun positif integer. Kalau jumpa form yang ni, maka kita akan gunakan formula yang pertama ni lah. Kemudian nanti kita akan guna lagi, katakan kita jumpa soalan, katakan x tambah 3, kuasa setengah.
Ataupun X tambah 3 kuasa 1/4. Maksudnya yang kuasa pecahan. Nanti kita akan tengok formula apa yang sesuai. Ataupun nanti kita akan jumpa soalan dia kuasa negatif. Kuasa negatif. Negatif integer. Negatif 5 contoh. Bagaimana kita nak buat? So semua ni nanti kita akan gunakan formula yang berbeza. Jadi kamu kena tengoklah. Jadi bila nak guna formula, tengok kuasa dia tu. Kuasa positif integer ke ataupun fraction ke ataupun negatif integer. Okey. Jadi formula yang pertama ni adalah case yang pertama lah. Case yang pertama. Okey. Formula asal dia macam ni lah. Formula asal dia. Formula asal dia macam ni. Kalau kita nak senang, kita akan buat macam A plus B. Cara kita nak expand, dia bentuk ini, kalau kita tengok ni, dia bentuk NCR ni. Ini NCR. Tadi saya dah tunjuk penulisan NCR sama ada kita nak tulis NC0 ataupun dalam bentuk column matrix. Kamu pilihlah mana kamu rasa mudah untuk tulis. Okay. Yang pertama kita tengok dia punya pattern dia ni. Ini adalah pattern CAB. Pattern dia. Maksudnya yang pertama ni, yang pertama mesti guna NCR. Yang kedua first term. Yang ketiga second term. AB ni adalah first term, A first term, B ni adalah second term. Okay. Bila kita tengok C saja, ini NC0, NC1, NC2 sampailah di hujung NCN. Kemudian yang di tengah pula A to the power of N. A to the power of N. Mana datang N ni? Sebab N subtract to 0. Yang ni pun sama. Bila kita ada NC1, maka A to the power of N minus 1. Kalau NC2, maka formula dia adalah A to the power of N minus 2. Itu untuk A. Kalau untuk B pula, dia merujuk kepada kuasa, merujuk kepada nombor ni. Kalau 1, maka B kuasa 1. Kalau 2, B kuasa 2. Okay. So kalau kita nak mudah, sebenarnya NC0 ni 1. NCN pun 1. Jadi kalau nak mudah, untuk yang first term ni kita ambil je A to the power of N. Untuk mudah ni, yang pertama ni A to the power of N. Plus, kita akan ambil NC1. Tadi ingat saya gunakan CAB. NC1, itu yang pertama, NCR. Kemudian kita akan ambil first term to the power of N minus 1. Ingat dia punya pattern ya, N minus 1. Kemudian kalau untuk second term, ambil je yang bawah ni. Ikut nombor ni, 1. Dah selesai. Kemudian kalau kita nak teruskan lagi, NC2, A to the power of N minus 2, B to the power of 2. Kalau kita nak teruskan lagi, NC3, kemudian A to the power of N minus 3, kemudian B to the power of 3. Sampailah ke hujung. Okay. Untuk yang di hujung ni, kita akan gunakan, ambil je B to the power of N. Okay, boleh? Jadi untuk awal ni A to the power of N, yang last ni B to the power of N. Tak payah nak guna NCN, tak payah. Terus. Okey, kita tengok contoh. Bagaimana kita nak gunakan formula. Ingat ya, formula ni untuk contoh yang pertama ni. Kalau kurungan kuasa positif integer. Okey. Kamu tengok contoh 27. Bagaimana cara kita nak buat? So ni 2x minus y to the power of 4. Okey, yang pertama kita terus je ambil first term ni terus all in bracket 2x to the power of 4. Dah, tu yang pertama. Kemudian plus terus kita ambil 4c1. 4c1. Ingat kita guna cara CAB. Kan? C ni maksudnya first step dia adalah NCR. So 4c1. 4c1. Kemudian first term kita adalah 2x. So kita letak je 2x to the power of 4 subtract to 1. Terus kita letak je 3. And then multiply by second term. Kalau kita tengok second term ni, kalau ada negatif, kena ambil juga negatif. To the power of 1. Ikut yang bawah ni. 1. Betul. Kemudian kita teruskan lagi. Ini adalah 4c2. Kemudian first term to the power of 2.
2 ni datang daripada 4 tolak 2. Teruskan lagi, negative y to the power of 2. Ingat 2 ni datang daripada sini. Datang daripada sini. Kemudian kita teruskan lagi. 4c3. First term to the power of 1. 1 ni datang daripada 4 tolak 3. Okay, 4 tolak 3. Kemudian teruskan lagi. Second term to the power of 3. Okay, kemudian kita teruskan. Sampai kita jumpa, sepatutnya kita akan tulis 4c4. Sepatutnya. Bila kita jumpa atas dan bawah ni sama, so kita tak payah buat. Kita terus je ambil. Second term ni, negative y, terus to the power of 4. Okay, maknanya kalau kita tengah buat 4c3, kemudian kita jumpa 4c4. Maksudnya kita dah sampai ke hujung. Bila dah sampai ke hujung, kalau kita nak mudah, ambil je. Second term terus kuasa 4. Okay, dan kita permudahkan, nanti kita akan dapat yang ni. Okay. Okey, macam contoh yang pertama ni, 4c0. Ini sebenarnya untuk yang belum tak payah. Guna cara saya je. All in bracket 2x to the power of 4. Okey. Saya nak check ni, betul tak ni? 4c1 ni. 4, nampak tak yang dia punya ni? NCR. Inilah. So tekan 4 shift. Tekan shift baru kita akan dapat 4c1. Kemudian multiply by 2 kuasa 3. So tekanlah 2 kuasa 3. Okay. 2 kuasa 3. Okay. Kemudian sepatutnya kita akan dapat 32. Tetapi jangan lupa dalam kurungan ni ada negatif. So kita akan dapat negatif 32 x kuasa 3y. Okay. Sama juga untuk yang ni. Untuk yang ni. Ni kamu kena tekan 4c2. 4 shift bahagi 2. Kemudian darab 2 kuasa 2. Ataupun kalau kita dah main, darab 4 je. 4. Terus kita akan dapat nilai dia 24. Dan itu dia 24 x kuasa 2, y kuasa 2. Dan seterusnya. Kalau kuasa 4, biasa soalan ni tak arahkan, dia cuma expand je. Bila expand, maksudnya kita kena expand sampai habis. Tapi kalau kuasa 10, kuasa 20, nanti soalan akan arahkan, kita tak perlu expand semua. Mungkin soalan nak 4 sebutan yang pertama. Mungkin 5 sebutan yang pertama. Okay? Jadi tak perlu risaulah walaupun dia kuasa 20, nanti dalam soalan exam tu dia tak akan expand sampai 20 sebutan. Cuma kita kena ingat, kalau kuasa, masa kita belajar di sekolah, x tambah 3 kuasa 2, maka kita akan dapat x kuasa 2 tambah 6x tambah 9. Cuma kita ingat, kalau kuasa 2, maka bilangan sebutan tu 3. Ingat tu, kalau kuasa 2, maksudnya nanti bila kita expand, jawapan dia mesti ada 3 sebutan. Kalau kuasa 4, dia mesti ada 5 sebutan. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Kalau katakan kuasa 10, maka jawapan dia mesti ada 11 sebutan. So ingat tu. Okay. 28. Okay. Kalau kita tengok contoh yang ni, soalan dia, kita nak write down. Kadang-kadang soalan dia tak minta expand semua. Write down the first 3 terms. Maksud dia, kita tak perlu expand sampai habis. Dia nak 3 sebutan je. In ascending power of x. Maksud dia, dalam kuasa x yang menaik. Maksud dia kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Gitu. Okay. Ini untuk soalan 1 tolak 3x kuasa 5. Okey, yang tu. Ini contoh 28 . Okey, bila kita nak expand, yang pertama ni adalah first term . Ini adalah first term. Jadi kita akan ambil, ni saya terus buat 1 plus 3 minus 3x to the power of 5. Okey, untuk yang pertama terus 1 kuasa 5. Kita ikut formula tadi. Kemudian plus NCR, so 5C1. Kemudian first term, kuasa 4. Kemudian second term, negative 3x to the power of 1. Macam tu.
Okay. So ingat dia punya pattern dia. Ni kalau kita nak senang ingat, step dia adalah ambil NCR satu, kemudian first term, kemudian second term. Kita punya bentuk dia adalah CAB kalau kita nak senang ingat. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Plus 5, 5C2. Kemudian first term kita 1 to the power of 3. 3 ni datang daripada 5 tolak 2. Kemudian multiply by negative 3x. Ikut nombor bawah ni. Kuasa 2. Sepatutnya kita kena teruskan lagi. Tetapi soalan dah letakkan syarat. Dia nak the first 3 term. Maksudnya 3 sebutan pertama je. Jadi tak payahlah kita teruskan. Okay. Kalau tak ada arahan ni, maka kita kena expand sampai ke hujung. Okay. So kita guna kalkulator sama dengan 1. Ni tekan je kalkulator 5C1 berapa, darab 1/4, darab negatif 3. Itu kamu guna kalkulator. Okay, kalau kita tengok nilai dia. Ya. Okay, sekejap. Okay, maka jawapan dia adalah 5C1 darab dengan negatif 3. So, negatif 15. Betul tak? Negatif 15. Yes. Negatif 15. So, kita akan dapat negatif 15x. Yang ni pun sama. Tambah dengan, guna kalkulator 5C2 darab, ini satu lah ni. Darab dengan 9. Nanti kamu akan dapat 90 x kuasa 2. Kemudian mesti tulis plus dot dot dot. Kalau kamu berhenti di sini, salah tu. Sebab bila kita expand, sepatutnya dia mesti ada 6 sebutan. Tapi soalan nak first 3 term. 3 sebutan pertama je. Maka sebenarnya ada lagi. Cuma soalan nak 3 sebutan je. Jadi bila nak letak jawapan, pastikan plus dot 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 kena ada. Maksud dia masih ada lagi. Okay. Ini yang soalan dia ada sebut in ascending power of x. Maksudnya daripada kuasa x yang menaik. Maksudnya daripada kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2. Itu maksud dia ascending power of x. Kita akan jumpa soalan, dia bukan nak semua. Macam contoh 29 tu. Sepatutnya, contoh 29 tu, sepatutnya kita kena expand sampai 11 sebutan. Sebab dia kuasa 10. Tetapi soalan nak satu sebutan je, iaitu sebutan ke-6. Maka kita akan gunakan formula ni. Okay. Yang ni, formula ni kita akan gunakan kalau kita jumpa soalan, sepatutnya kita kena expand. Tetapi soalan nak satu sebutan je. Maka tak payahlah kita expand. Contoh, katakan kita ada, ini contoh katakan kita ada x tambah 3 kuasa 10. Kuasa 10. Sepatutnya kita kena expand sampai ada 11 sebutan. Sepatutnya. Tetapi soalan kadang-kadang dia bukan nak yang tu. Dia nak berapa nilai sebutan ke-7. Takkanlah kita nak expand sampai jumpa sebutan ke-7. Okay. Ataupun soalan nak cari sebutan ke-4. Okay. Jadi kita tak payah, kalau jumpa soalan yang macam ni, dia nak sebutan je, satu sebutan je. Maka kita tak payah expand. Kita boleh terus gunakan formula yang ni. Okay. Kita ada 2 formula lah. Okay. Ikut mana kamu rasa mudah. Kalau formula TR, maka N CR tolak 1. Okay. Yang belakang ni kamu ikut je yang tadi, CAB. Saya bagi contoh. Katakan saya nak sebutan ke-5. Maksudnya kita akan ambil, tengoklah N tu. NC5. NC5. Kemudian A to the power of N minus 5. Kemudian B to the power of 5. Sama je. Okay. Cuma kita tengok kita nak guna formula yang pertama ke yang kedua. Okay. Saya lebih suka formula yang pertama. Jadi terpulanglah kamu nak guna formula yang kedua pun. Tak apa. Cuma beza dia, di sini je beza dia. Kalau asalnya TR, dia akan gunakan NCR minus 1. Tapi kalau R plus 1, maka dekat sini cantik sikit lah. Itu je beza dia. Yang lain-lain tu sama. Okay. Jadi kamu pilihlah atas ke bawah. Okay. Saya tunjuk yang atas je. Ini dalam nota kuliah tu contoh 29. Ini contoh 29.
Okey, maksud dia kita nak dapatkan 6 term. Maksud dia tak perlulah kita expand. Kalau nak expand boleh, tapi buang masa je lah sebab dia nak satu sebutan je. Okey. Jadi saya gunakan formula yang ni. Jadi kalau nak kita terus sebutan ke-6. So saya terus T6 sama dengan N. Maksud dia kalau N kita 10, letak je 10 C5. Ingat tadi formula tadi kan? Saya gunakan kalau TR maksud dia N C R tolak 1. Atau nak senang nanti terus 10 C5. Kalau katakan sini T7, terus kita ambil 10 C6. Gitu. Kemudian first term kita 2. Kuasa dengan berapa beza dia? 5. Kemudian ambil second term. Kalau ada negatif, ambil negatif. Kuasa, ambil nombor bawah ni. Kuasa 5. Okay. Kalau kita guna cara ni, terus kita akan dapat jawapan. Okay, macam tu lah. Okay, so ni kamu guna itu 10C5 multiply by 2 to the power of 5 multiply by 3 to the power of 5. Nanti kamu kira, kamu akan dapat 1959 552. Ini nanti kamu cek. Jawapan dia adalah X kuasa 5. Jadi ya. Ini datang daripada 10C5 multiply by 2 to the power of 5 multiply by 3 to the power of 5. So kamu akan dapat N. Okay. Boleh ke setakat ni? Okey tak? Okey, sir. Okey, sir. Ya. Jadi kalau kita jumpa soalan yang macam ni, dia nak satu sebutan je. Maka gunakanlah formula, sama ada nak guna formula yang ni ataupun saya guna formula TR sama dengan N. Yang paling penting tu yang dekat sini je. Yang belakang ni kamu guna konsep bila first term ambil N tolak dengan di bawah ni. So tolak R tambah 1. Ini kena hati-hati ya. Kadang kamu data biasa N tolak R dah okey lah. Tiba-tiba kamu letak sini tolak 1 juga. Salah lah. Sebab N tolak semua ni. Kemudian B to the power of R minus 1. Saya gunakan formula yang nak guna yang di atas pun boleh. Ini kalau kita jumpa soalan dia nak satu je sebutan. Okey, kita tengok contoh 30. Okey, contoh 30. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa soalan. Sebutan. So, kita nak find the term that has x cube. Maksud dia, dalam bila kita expand ni, mesti nanti kita akan jumpa ada sebutan yang x kuasa 3. Soalan nak ni, sebutan yang mana mengandungi x kuasa 3? 3x plus 5 over 2x to the power of 3. 5. Okey. Sepatutnya kita kena expand. Tetapi soalan nak untuk yang x kuasa 3 je. Sebutan yang keberapa? X kuasa 3. Sebutan yang keberapa? Okey, jadi kita boleh gunakan formula yang sama tadi. Kita ambil dulu general form dulu. So kalau saya ambil TR equals to, saya tulis dulu formula. NR minus 1, A to the power of N minus R plus 1, B to the power of R minus 1. Okay, ni kalau nak ingat lah. Kalau tak nak, terus TR equals to, kita ambil 5 So kita ambil 5 CR minus 1. 1. Kemudian first term kita adalah 3x. 3x to the power of 5 minus R minus 1. Minus, tambah, plus. And then multiply by 5 over 2x. Okay, ini second term to the power of R minus 1. R minus 1. Okay, macam tu. Okay, sekarang ni soalan dia nak x kuasa 3 je. Jadi kita nak tahu yang R yang keberapa ni, sebutan keberapa.
Kita memang kalau kita expand ada 6 sebutan. Masalahnya R yang mana satu tu yang kita ada X kuasa 3. Soalan nak X kuasa 3. Sebutannya yang mana satu. Jadi kalau kita nak tahu sebutan mana satu, so cara dia, kita fokuskan yang ada X je. Maksud dia, kalau macam ni kan, ini nombor ni tak payah. 3 ni buang. Kita fokuskan kepada X je. So X to the power of 5 minus R plus 1. Kita ambil X je. Ni 5/2 tak payah. Kita ambil X je. Tapi X di sini kena hati-hatilah. Dia berada di bawah. Maka kalau saya naikkan ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif. Kuasa negatif. Darab dengan ni. R kuasa. Maksud dia tolak R. Boleh ke ni? R tolak 1. Saya ambil yang asal. Betul. Kita comparekan dengan soalan apa? X kuasa 3. Betul. Jadi ingat ni sekali lagi saya buat. Yang NCR ni tak payah. 3 yang nombor ni tak payah. Kita fokus pada X je. X adalah X kuasa yang ni. 5 tolak R tambah 1. Kemudian 5/2 buang. Yang X ni kena hati-hatilah. Sebab dia asalnya bentuk per. So bila saya bawa naik ke atas, kena ambil X kuasa negatif. Dan dia punya indeks dia R minus 1. So kita tengok ni sebenarnya kita boleh buat X 5 tolak R tambah 1. Bila darab maka tambah je. So tolak R tambah 1. Okey, kita akan gunakan yang ni. Cari nilai R. Jadi kamu proses. Cari nilai R. R dia berapa? R dia 2. R sama dengan 2 sepatutnya. Betul tak? Ni tolak 2R. Okey, kemudian kita ada 6 tambah tu 7. 7 bawa ke sana. Jadi negatif 4. Negatif 4 bagi 2. 2. Boleh? Negatif 4 bagi negatif 2. 2. Boleh ke ni? Ni proses. Ni ambil ni sama dengan 3. Maka jawapan R sama dengan 2. Okey, tetapi soalan dia nak sebutan yang ada X kuasa 3. Jadi kita teruskan. Kita ambil T2. T2. Kita ulang balik formula ni. So 5C1. First term kita adalah 3X to the power of 4. Plus 5 over 2X to the power of 1. Okay. So kita selesaikan. Nanti kita dapat 2025 per 2 X kuasa 3. Okey, inilah kita punya jawapan. Okey. Tadi faham ke ni? Ini antara bentuk soalan lah. Okey. Contoh yang sebelum tadi, contoh 29, terus dia tanya sebutan ke-6 tu berapa? Itu okey lah. Bila contoh 30, dia tak sebut sebutan ke berapa. Dia cuma sebut sebutan yang mengandungi X kuasa 3. Dalam banyak ni, sebutan yang mengandungi X kuasa 3. Masalahnya ni sebutan ke berapa ni? Maka cara kita dapatkan, kita mesti gunakan, ambil dulu general form ni. Kemudian kita ambil X je. Fokuskan kepada X je. X je. Comparekan dengan soalan. So bila kita compare dapat R, kemudian ulang balik. Rupanya kita nak cari sebutan yang kedua. Contoh 31. Yang ni lah. Yang ni. X tambah Y kuasa 9. Find the coefficient of Y to the power of 5 and X to the power of 6. Maksud dia, kita ada dua soalan ni. Kita ada dua soalan. Yang pertama, kita nak dapatkan coefficient. Coefficient ni nombor sebelah Y kuasa 5. Okay. Bila jumpa soalan ni, tak payah kita expand ni. Ini kalau nak expand ni, ada 10 sebutan ni. Kalau kuasa 9, maka kita ada 10 sebutan. Okey, jadi kalau kita nak mudah, kita start dengan general form. Okey, general form. Yang ni contoh kalau gunakan formula yang kedua. Saya nak guna formula yang pertama tadi. Saya nak guna formula TR plus 1 equals to, kita gunakan formula yang pertama, TR equals to NCR minus 1. First term, kemudian B to power of R minus. Saya nak guna formula yang pertama.
Okey, so kita ambil dulu. So TR equals to N kita 9. So letaklah 9. R tolak 1. Kemudian first term kita adalah X. First term kita adalah X kuasa 9 tolak R tambah 1. Kemudian second term Y. Y to the power of, ambil ni. R tolak 1. So ingat cara dia. Kalau first term, ambil beza dia ni. Untuk kuasa. Kalau second term, ambil bawah ni je. Okey, kemudian soalan, dia nak coefficient of Y to the power of 5. Okay. Jadi kita ambil je. Dalam banyak ni, cari mana Y. Okay, Y adalah yang ni. So Y, R minus 1 equals to Y to the power of 5. So daripada sini, kita dapatkan R dia. R tolak 1 sama dengan 5, maka R tu sama dengan 6. Okay. Jadi kita ambil lah. Kita teruskan. Untuk dapatkan Y kuasa 5 ni, mesti guna sebutan yang ke-6. Jadi kita ulang balik. N kita 9. So letaklah 9C5. Kenapa jadi 5? Sebab ni tolak tu. Kemudian first term kita adalah X. X kuasa 4. Y kuasa 5. So guna calculator 9C5. 9C5 126 mungkin. 126 X kuasa 4. Okay. Maknanya ini untuk kita nak jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia nak find the coefficient of Y to the power of 5. Okay. Ni saya tertinggal ni. Y to the power of 5. Okay. Jadi jawapan akhir dia jangan berhenti di sini. Ini saya jawab sebutan yang ke-6. Soalan nak coefficient. Coefficient tu maksud dia nombor sebelum Y kuasa 5. Ikut soalan. So coefficient dia adalah yang ni lah. Sebelum Y kuasa 5 ni. Sebelah dia. So jawapan akhir dia mesti tulis ni. Coefficient dia yang ni. Yang ni baru kaedah. Kalau kamu berhenti kat sini, ini baru kaedah. Soalan nak coefficient. Yang kita kira ni, ini adalah sebutan ke-6. So tutup dengan yang ni. Jawapan dia. Okey. Boleh ke? Kemudian soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 pula. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Kita nak tahu sebutan ke berapa ni yang ada X kuasa 6 ni. Maka kita ulang balik step ni. Kita boleh ambil formula ni tadi. Kita boleh ambil yang ni. Boleh ambil. Tetapi kita fokuskan kepada X je. Fokuskan kepada X je. So kita boleh ambil untuk soalan yang kedua. Saya compare je X kuasa 9 tolak R tambah 1. Kita comparekan dengan X kuasa 6. So kita akan proses R tu rupanya berapa. Di bawah sini ni 10. 10 tolak 6, 4. Okey? 4. Maka kita akan gunakan formula T4 sama dengan 9C3. Okay. 9C3. Kemudian kita akan ambil X kuasa 6. Y to the power of 3. Betul. Okay. Ini nanti kamu kira dapatlah 84. 84 Y kuasa 3, X kuasa 6. Boleh? Ini kita akan dapat 84 Y kuasa 3, X kuasa 6. Okey, sama dengan yang tadi, soalan nak coefficient. Coefficient of X to the power of 6. Maka kita kena tulis jawapan dia sebelah X kuasa 6. So, mesti tutup dengan jawapan ni. Kalau tidak, hilang satu markah. Kadang-kadang soalan dia gunakan istilah find the term that is independent of X. Okay, independent ni maksud dia X tu adalah kuasa. Okay, independent ni, ingat independent ni kalau jumpa perkataan ni independent of X, maksud dia X kuasa 0. Itu maksud dia. Okay. Tapi soalan kata find the term. Maksudnya sebutan ke berapa. Okay. Jadi sama je. Kita akan start dengan kita akan start dengan
general form dulu. So TR equals to 12 C R minus 1. Kemudian first term kita adalah 2x cube. To the power of tolak ni. 12 tolak R tambah 1. Hati-hati yang di belakang ni. Ramai yang suka tulis tolak R, tolak R tu. Salah. Dia kena berubah, tambah tu. Kemudian second term. Second term dia ada negatif. Kena ambil negatif. Kuasa R minus 1. Ini general form dia lah. General form dia. Kemudian kita nak tahu sebutan keberapa. Okay. Jadi kita fokuskan yang X tu. Kita fokuskan X ni tak payah. Yang nombor 2 ni tak payah. Kita ambil ni. X kuasa 3 ni. So kita ambil X kuasa 3. Kemudian kita ada 12 tolak R tambah 1. Okay. Kemudian darab dengan ni disebabkan dia ni di bawah. So kita naikkan dia ke atas. Negatif. Tolak R, tolak 1. Samakan dengan kehendak soalan. Soalan nak X kuasa kosong. Maksudnya independent of X merujuk kepada X kuasa kosong. Okay. So kita selesaikan ni. Selesaikan ni. Nanti kamu akan dapat R berapa. Okay. Saya tuliskan ni 36. 12 kali 3, 36. Tolak 3R. Tambah 3. Tolak R tambah 1 sama dengan 0. Okey. So selesaikan lah. So kita akan dapat R sama dengan 10. Ni kamu selesaikan ni, R sama dengan 10. Tetapi soalan nak sebutan ke-10. Sebutan ke-10 lah maksud dia. Okey. Maka terus kita gunakan T10 equals to N tadi adalah 12. So 12C 9. Jangan 12C 10. Sebab formula kita kan kurang 1 ni. Kemudian first term kita adalah 2x cube. Kuasa 12 tolak 9, 3. Kemudian second term kuasa 9. Okay. Kuasa 9. Nanti bila kamu selesai ni, terus dapat nombor nanti 1760. Okay. Dan kalau kita check dia punya X dia memang X kuasa kosong. X kuasa kosong tu adalah nilai dia 1. Formula yang lagi 1 tu macam nak pakai? Kalau R tambah yang dekat apa? TR tambah 1 tu. Okey. Kalau nak guna formula yang ni, TR tambah 1, dia beza dia kat sini je. Kemudian yang lain-lain ni, tak payah apa sangat. Sebab kita punya konsep, kalau untuk first term, nanti kita ambil lah N tolak R. N tolak R. Untuk second term, ambil yang ni bawah. Sama je, cuma dia punya ni beza sikit lah. Tapi nanti, kesudahan dia nanti jumpa tempat yang sama juga. Yang sama. Okay. Maknanya, kalau katakan TR tambah tu kan, maka formula kita sebelah kanan NCR. Bukan NCR minus 1. Boleh ke? Ikut je formula ni. Nanti kalau kat sini nanti kamu akan dapat, nanti kalau kamu kira step yang macam ni kan, nanti kamu akan dapat R tu 9. R tu 9. Nanti akhir sekali, kamu mesti dapat T10. Dia akan sampai sini juga. Kalau guna formula yang kedua ni, nanti kamu akan dapat R9. Bila nak cari term, dia mesti T10. Sama je. Okey? Boleh ke? Macam tu lah. Cuma dia beza dekat sini je. Dia beza di sini. Yang ni kamu tak payah hafal sangat. Sebab dia punya konsep sama je. Untuk first term, kita kena ambil apa beza dia ni. 12 tolak R tolak 1. Kemudian untuk second term, ambil yang kuasa di bawah ni. Yang ni. Tu je beza dia. Macam ni kan. 12, kalau nak gunakan, ni kalau kita dapatkan general form kan. So kita ambil 12 CR. Tu je beza dia. Tadi 12 CR minus 1. 12 CR. Kemudian first term kita. Ni first term kita. Tapi jangan rujuk yang ni. Rujuklah yang kita buat sekarang ni. Kuasa 12 tolak R. Ni. Kemudian second term. Second term rujuk kepada sini. Okay.
Jadi kamu jangan comparekan ni dengan ni. Memang dia lain sikit lah, tapi nanti akhirnya jumpa tempat yang sama. Akhirnya nanti dapat T10 juga. Okay? So, kamu tengoklah macam mana, kan? Okay. Contoh saya katakan saya ada 1 plus x to the power of n. Yang n ni maksudnya dia sama ada n tu sama dengan -2, -3 ataupun pecahan. Okay. Kalau kita jumpa soalan macam ni, maksudnya n tu element of negative integer. Negative integer or fraction. Dua ni kita gabung sekali. Okay. Maka formula dia adalah kita akan gunakan 1 plus n over 1 factorial. Kemudian kita akan ambil multiply by x to the power of 1 plus. Kemudian kita akan ambil n minus 1. 2 factorial. Ni formula ni muka surat 38. Plus n minus 1. Turun satu lagi. N tolak 2. Divide by, kita dah ada 3 sebutan. 2, 2, 3. So divide by 3 factorial. Ni saya tertinggal ni. X kuasa 2. Yang ni multiply by x kuasa 3. Dan seterusnya. Ni. Okey, kita ambil contoh lah. Saya ambil contoh. Katakan saya nak expand 1 minus x to the power of negative 2 lah contoh contoh. Contoh. Maka kita akan ambil 1 plus. Okey, n kita adalah negative 2. Tapi ini baru 1. Tak, itu betul. Kemudian jangan lupa kita ada second term kuasa 1. Ni 1 mendatang dia daripada bawah. Tambah. Okay. Tadi kita dah ada 1n. Sekarang untuk step berikutnya kena ada 2n. Tapi n yang berikutnya dia kena tolak 1. Daripada yang sekarang. Kita ada tolak 2. Tolak 1 lagi. So tolak 3. Divide by 2 factorial. X to the power of 2. X to the power of 2. Mana datang 2 ni? Sebab bawah ni. Katakan saya teruskan lagi. Okay, daripada 2n tadi, saya turunkan 1 lagi. Maksudnya daripada negatif 3, tolak 1 lagi. Negatif 4. Divide by, dah ada 3n, 3 lah. And then, x to the power of 3. Mana datang 3 ni? Sebab bawah. Katakan saya teruskan lagi. Ni tak ada penghujung. Nanti kamu akan ikut soalan. Dia akan sebut nak berapa sebutan. Dah sampai sini, saya turun 1 lagi, negatif 5. Maka kita dah ada 4n. Maka x kuasa 4. Mana datang 4? Sebab bawah ni. Dan seterusnya. Tak ada penghujung. Okey. Yang formula yang baru ni, ini untuk kurungan kuasa negatif ataupun kurungan kuasa fraction. Okey. Sama je formula. Ataupun dalam bentuk kurungan 1 tambah x kuasa 1/4. Contoh, 1/4. Maka gunakan formula ni juga. Jangan guna formula yang tadi, positive integer. Contoh, example 33. Okey, kita nak expand. Okey, kita nak expand yang pertama, kita ada 1 minus x over 2 to the power of 1 over 3. Macam ni. Okay, betul. 1 tolak x per 2. 1 tolak x per 2. Okey, jadi kita akan bermula dengan 1 plus. Okey, n kita yang pertama adalah 1/3. N kita yang pertama 1/3. Kemudian kita bagi dengan 1 factorial sebab baru 1n. Kemudian second term, negative x over 2. Kuasa ikut bawah ni. Okay, 1. Kemudian teruskan lagi. 1 over 3. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian untuk n yang berikutnya, kena tolak 1 daripada 1/3 ni.
1/3, kamu guna kalkulator je, 1/3 tolak 1. Nanti kamu akan dapat negatif 2/3. Kita dah ada 2n. Darab dengan second term. Kuasa 2. Soalan nak 4 sebutan kan? So 1, 2, 3. Satu lagi. Plus, tadi kita dah ada 2n. Ada 2n. Kita turun satu lagi. Nak turun satu lagi tu daripada sini. So kamu ambil negatif 2/3 tolak satu lagi. So kita akan dapat negatif 5/3. Ni guna kalkulator je. Negatif 2/3 tolak 1. Masih dapat ni. So sekarang kita dah ada 3n bagi dengan 3 factorial. So multiply by negative x over 2 to the power of 3. Sampai di sini saja. Jangan lupa sebenarnya ada lagi. So plus dot dot dot. Kena ada dot 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 3 kali. Okey, kemudian kamu gunalah kalkulator. Okey. 1/3 darab negatif 1/2. So kita akan dapat 1 tolak 1/6x. Kemudian ni guna kalkulator je. So 1/3 darab negatif 2/3. Lepas tu bahagi dengan 2 factorial. Sini semua guna kalkulator je. Bagi dengan 2 factorial and then multiply by 1 over 4. Kan? Sebab kuasa 2. Itu nampak, dapat nanti plus 1 over, kan pelai akan dapat negatif. Negatif 1 over 36 x squared. Kemudian yang ni pun guna kalkulator ni. Ni 1/3 darab negatif 2/3 darab negatif 5/3 and then divide by 3 factorial. Mesti buat 3 factorial. Jangan divide by 3, salah. Divide by 3 factorial. Okay. So darabkan dengan negatif 1/8. Ni kamu kira ni dapat negatif 5/648 x kuasa 3. Itulah dia punya jawapan. Macam mana? Setakat ni ada soalan? Okey tak ni? Okey, sir. Boleh? Okey, kemudian kita tengok soalan tu. Nanti biasanya soalan untuk kuasa pecahan ataupun kuasa negatif. Dia akan ada bersamanya soalan dia, state the value of x. Soalan dia. Tengok contoh 33 tu. Dia ada soalan tambahan. State the value of x for which the expansion is valid ataupun are valid. Yang ni. Ini merujuk kepada ni saya buat nota ni. Kalau kita nak dapatkan nilai x, kita dapatkan x for, ni kalau kita ikut ayat ni, for which, ni kalau kita jumpa soalan ni, sebenarnya mudah je ni. Ini kalau kamu buat ni satu markah. Jumpa je soalan ni satu markah. Valid. Okey, bagaimana kita nak buat? Okey, mudah je. Kamu patah balik kepada soalan ni. Ni, tak kisahlah soalan tu dia tengah-tengah dia negatif ke, positif ke. Kita letak je. Modulus of x over 2 less than 1. Memang ini dia cara dia. Kamu ambil sebutan kedua ni. Tak kisahlah ni negatif ke, positif ke. Ambil je ni. Kita letak je absolute value less than 1. Less than 1. Tetapi jawapan dia jangan berhenti di sini. Hilangkan absolute value dia. So kita akan tulis x between negative 2 and 2. Itulah. Kena berhenti di sini. Baru dapat satu markah. B1. Okay. Kalau berhenti di sini, tak dapat markah lagi. Kena hilangkan absolute value. Jadi kalau untuk jawab soalan ni, expansion is valid, kita akan gunakan cara macam tu je. Katakan, saya ambil contoh Katakan saya ada soalan 2 tolak x kuasa negatif 4 contoh. Bila saya nak jawab soalan ni, terus kita ambil absolute value x less than 2. Ambil ni less than 2. Maka jawapan akhir dia jangan berhenti di sini. Kena tulis.
Macam tu je. Selesai. Contoh lain. Katakan saya ada soalan. 1 tambah X. Contoh. Kuasa 3/4 contoh. Kemudian kita jumpa soalan. Kita nak cari nilai X supaya expansion kita ni valid. Okay. Maka terus je. Ambil je X ni. Less than jiran sebelah kiri. Betul. Itu dia punya kaedah. Tetapi jawapan akhir dia kena tulis. -1. Itu. Okay. Jadi sepatutnya untuk soalan yang ni, kamu mesti boleh dapat markah. Katakan ini kamu tak boleh expand, tak berjaya nak expand. Tapi kamu jangan lemah semangat untuk jawab soalan ni. Sebab yang ni tak ada kaitan atas. Dia ni kena ambil daripada punca soalan. Ambil je benda ni, tak kisah ni tolak ke tambah, ambil je ni, letak je absolute value less than 1. Kalau 2, less than 2. Macam tu je. Dan pastikan jawapan dia. Maksud dia, kita hanya buat 2 step je, terus dapat 1 markah. Okay tak? Yang syarat ni, kenapa kena ada syarat ni? Maksud dia, formula ni kan, ini kalau kita expand dapat yang ni, tak semua nilai X kita boleh guna formula ni. Tak semua nilai X kita boleh guna formula ni. Ni, expansion ni. Maksud dia, nilai X tu mesti dalam range kita ni. Maksud dia kalau X sama dengan 0, masih boleh guna formula ni. Kalau X sama dengan 1, masih boleh guna formula ni. Kalau X sama dengan -1, masih boleh guna formula ni. Ni, expansion ni. Tetapi kalau kita jumpa X sama dengan 3, bila X sama dengan 3, maka kita tak boleh, maka yang ni dah tak boleh guna lagi dah. Expansion ni dah tak boleh guna dah. Ni kalau kita guna nanti, jawapan dia salah. Nilai dia tak sama dengan nilai sebenar. Okay. Jadi, formula ni dia ada syarat. Expansion ni dia ada syarat. Tak semua expansion ni kita boleh gunakan. Kita mesti ikut dia punya range dia. Termasuk atau tidak. Kalau di luar, maka formula expansion ni tak boleh guna. Okey, itu maksud dia. Okey, soalan B ni adalah 1 plus 2x. Kuasa -4, bukan kuasa 4. Kuasa -4. Maka kita akan gunakan 1 plus, okey, kita ambil nilai n dulu. Divide by 1 factorial. Kemudian second term 2x. To the power of 1. Itu je. Teruskan lagi. Untuk yang step seterusnya kita perlukan 2n. Untuk n yang berikutnya kena kurang 1 daripada sini. So kena ambil -5. Mana datang dia? Tolak 4, tolak 1. Dapat -5. And then divide by 2 factorial. Kemudian multiply by second term. Kuasa ni rujuk kepada yang ni. Dah. Ni kita dah 1, 2, 3. Soalan nak 4 sebutan. Teruskan lagi. Tadi kita dah ada 2n. Kita turun 1 lagi. Turun 1 lagi tu daripada ni. Nanti 5. Tolak 5, tolak 1. So kita akan dapat tolak 6. Divide by 3 factorial. Kemudian second term to the power of 3. 3 ni datang daripada bawah. Dan kita letak plus dot. Macam tu. Maksud dia ada lagi sebenarnya. Cuma kita nak ikut kehendak soalan. Soalan nak 4 sebutan. Okay. Nanti soalan nanti dia mesti arahkan kita biasanya 4 sebutan lah dalam soalan. Okay. So tak payah kembangkan sampai tak ada penghujung. Okay. Ini 1 tambah. Ya, betul. Okey, kemudian gunalah kalkulator yang satu ni kekal. Gunalah kalkulator -4 bagi 1 factorial darab 2, so dapat -8. -8x. Yang ni pun guna kalkulator ni. Negatif positif. So 8, 20. So 20 divide by 2 factorial. Kena tekan 2 factorial. Multiply by 4. 2 squared 4 So multiply by 4. So nanti kamu terus dapat jawapan sepatutnya 40 lah. Kemudian yang ni pun guna kalkulator ni. Guna kalkulator. Kita akan dapat -160 x cube plus dot. Macam tu.
Okey, kemudian kita ada soalan tambahan. Soalan tambahan state the value. Kalau kita tengok soalan dia, dia hanya menggunakan soalan dia state the value. Maksud dia, bila state, maknanya kita bagi tahu jawapan je sepatutnya. Kalau kita ikut arahan soalan ni lah. Dia bukan find. Kalau find kena kira. State the value of x. X for which expansion is valid. Okay. Expansion is valid. Ataupun valid lah. Okay. Ini mudah je. Kamu ambil ni second term ni. Kamu ambil ni less than 1. Less than daripada jiran sebelah ni. Okay. Katakan soalan ni saya ubah 1 tolak. 1 tolak 2x. Maka sama je expansion is valid ni sama je. Okay. Tapi jawapan akhir dia kena tulis x between negative 1/2 and 1/2. Okay. Ini sepatutnya mesti kamu boleh jawab. Okay. Nanti kalau dalam exam katakan dia tak boleh jawab. Tak apa, yang ni mesti boleh jawab. 1 markah je. Okay. Ataupun kamu tak tunjuk yang ni. Kamu tak tunjuk yang ni, tiba-tiba terus muncul jawapan. Boleh. Sebab soalan dia state the value. State the value of x. Maka terus ni. Okay. Ni tak diperlukan. Kecuali kalau katakan soalan dia find the value of x. Maka kita kena tunjukkan jalan kerja ni. Bila state the value, tak payah tunjuk jalan kerja. Bagi tahu jawapan je dah dapat markah. Okey tak? Faham ke tak faham ni? Faham, sir. Okey. Sir, nak tanya. Ya. Standard soalan binomial ni berapa markah kalau PSPM? Okey, kalau soalan tu subjektif, kalau macam ni kan, kamu expand ni 1, ini expand ni 1 atau 2 markah ni, untuk ni. 1 atau 2 markah. Tengoklah kalau soalan tu kompleks sangat, 3 markah lah. Maksudnya 2 atau 3 markah lah. Kamu expand yang ni dah 1 markah. Kemudian kamu simplify. Sama ada simplify, kalau simple tu sampai sini dah 2 markah. Kemudian bila katakan soalan seterusnya state the value of x for which expansion is valid, 1 markah. So biasanya 3 atau 4 markah untuk yang ni. Untuk yang ni. 3 atau 4 markah. Okey. Kalau katakan ini kompleks sangat, so ada lagi 1 markah kat sini. Kalau macam ni simple sangat, 1 markah je. Okey. Okay, thank you, sir. Ini kalau soalan exam tu subjektif. Macam tu lah. Tapi kalau objektif, 1 markah je. Sebab jawapan dia A, B, C, D. Setakat ni, sehingga ke hari ni, kamu punya final exam objektif. Online. Okay. Cara jawab subjektif dengan objektif dia berbeza. Objektif ni kamu nak target jawapan je. Jadi tak kisahlah kamu nak guna cara apa. Sebab jawapan dia depan mata. A, B, C atau D. Kan? So dia berbeza cara jawab dia. Mungkin setakat ni subjektif ni kita akan bagi dalam bentuk tugasan lah. Dalam bentuk tugasan. Okey. Kita tengok soalan 34. Sebab kita tengok contoh 33. A dan B tu. Formula dia mesti bermula dengan 1 kat depan ni. Okay. Kalau katakan kuasa negatif, kuasa fraction. Depan ni mesti 1. Itu kita punya formula dia. Memang syarat dia macam tu. Tak semua katakan sini ada 3 tambah 2x. Terus saya guna formula ni. Tak boleh. Formula ni dia ada syarat. Depan ni mesti 1. Jadi kita tengok contoh 34. Apa jadi kalau depan dia bukan 1? Contoh macam 34A tu. 34A. Okay, kita tengok Ni saya tulis ni. Kita rujuk kepada contoh 34. Apa jadi kalau kita jumpa soalan macam A ni? Okay, 8 tolak 3x kuasa fraction. Bila kurungan kuasa fraction, kuasa negatif, mesti gunakan formula yang tadi. Okay, tapi formula yang tadi dia ada syarat, depan ni mesti 1. Jadi, bila jumpa macam ni, maka tak boleh expand. Kita kena ubah dulu. Kita kena ubah cara dia, kita mesti factorize dulu. Kena factorize.
Kan? Bila saya darab balik, mesti dapat ni. 8 tolak 3x. So, saya factorize 8. So, yang dalam ni dapat 1. Yang ni akan dapat 3 over 8. So, kalau saya darab, mesti dapat ni. Dan kuasa 1/3. Okay. Kemudian, yang 8 ni kuasa 1/3. 8 kuasa 1/3, kamu guna kalkulator lah kalau tak erti. Okay. Maksudnya sekarang ni, kita guna 8 kuasa 1/3. Okay. Ataupun kalau nak guna kalkulator yang awal pun dapat 2. Kan, terdapat jawapan 2. Okay. Ini. Kemudian, yang dalam kurungan ni, kita dah boleh guna formula. Ni dalam kurungan ni. Kita dah boleh guna formula. So, cara nak guna formula, balik kepada asal 1 tambah. N kita adalah 1/3. Ini baru 1 faktorial. Kemudian, second term, negative 3 over 8. X to the power of 1. Soalan nak berapa sebutan? Find the first 4 terms. Mana 4 sebutan juga. Plus, teruskan lagi, 1 over 3. Tolak 1 daripada 1/3. Tolak 1 lagi. Okay, tolak 1 lagi. Tolak 1 lagi. Maka kita akan dapat, kita dapat berapa? Macam tu lah kan? Tolak 1/3, tolak 1. So dapat negatif 2/3. Betul? Bagi dengan 2 faktorial. Ni kamu check. And then negative 3 over 8 x to the power of 2. Ni 1, 2, 3. Baru 3. Teruskan lagi. Tambah 1/3. Nanti 2/3. Okey, kita ambil lagi. Negatif 2/3 tolak 1. Negatif 2/3 tolak 1. Dapat negatif 5/3. Okey, divide by 3 factorial. Ada masalah ke ni? Okey, setakat ni. Okey, sir. Okey. Ni 1, 2, 3, 4 dah 4 sebutan. So plus dot. Maksud dia, kalau jumpa soalan yang macam ni, maka kita tak boleh expand. Step yang pertama kena factorize. Mesti factorize. Bila factorize, kita akan dapat satu kurungan yang baru. Kurungan yang baru ni yang kita akan gunakan formula. Okey? Kurungan baru yang kita akan gunakan formula. Okey, kemudian jangan lupakan yang ni tadi. Ni guna kalkulator, nanti kamu akan dapat nilai 2. Ataupun kalau nak kira pun boleh juga 2 kuasa 3. Kalau katakan nak guna manual lah, 2 kuasa 3, 8. Bila darab 1/3, kan jawapan dia 2. Kalau nak kira manual lah. Kalau malas, guna kalkulator je. 8 kuasa 1/3. Okey, kemudian kita akan darab dengan, nanti kamu expand ni, guna kalkulator ya. Ni saya bagi jawapan ni. Tolak 1/64. X kuasa 2 tolak 5 Ni nanti kamu cek lah ni. Sepatutnya betul lah jawapan ni. Plus, jangan lupa plus dot. Okey. Dan jawapan akhir dia jangan lupa darab dengan 2. 1/4 tolak 1/32 X kuasa 2 tolak 5/768 X kuasa 3. Dan jangan lupa plus dot. Seeloknya memang kena tulis ni sebab expansion kita ni sebenarnya ada lagi. Okey, setakat ni ada nak tanya? Boleh ke? Boleh, sir. Okey, macam tu lah gayanya. Okey. Jadi untuk formula, kalau kuasa fraction, kuasa negatif, formula dia mesti pastikan depan mesti 1. Kalau bukan 1, kita mesti factorize supaya depan ni 1. Itu kena hati-hati untuk formula yang kedua. Okey. Kemudian biasanya nanti soalan akhir ni dah mesti tanya. Mana tadi? State the value of x for which the expansion are valid. Mesti ada tanya tu. Okey, nanti kamu jawab expansion are valid. Okey, bagi tahu je.
Mudah je. Kamu ambil ni. Ni, ambil ni. Kamu pagarkan dia ni. Less than jiran sebelah. Ni. Less than jiran sebelah. Terus jawapan dia mesti tulis ni. Mesti habiskan sampai sini. 8/3. Yang ni negatif 8/3. Okey. Ni untuk soalan yang akhir ni. Soalan yang akhir. Okey. So ini mesti boleh jawab ni. Ini mesti boleh jawab. B1. Ini kalau katakan tak berjaya kamu expand ni, tak berjaya, mesti boleh dapat markah kat sini. Okay. Yang ini nanti pemarkahan dia, kamu buat ini satu markah dah ada. Sebab kamu factorize, dah ada. Kemudian kamu expand. Kadang-kadang biasanya kita akan bagi markah untuk dua yang pertama ni dah ada K1. Dua yang pertama ni. Ni dah ada betul K1. Yang ni kamu sambung ni dengan ni K1 lagi. Okey. Kemudian daripada sini guna calculator dapat K1 lagi dan jawapan akhir dia. Okey, untuk soalan ni biasanya 1 2 3 4 5. 5. Campur dengan expansion valid 1 6. Okey. So ni step yang pertama mesti ada ni K1. Kemudian gunakan formula K1. Biasanya kita akan pecah. Dua yang pertama betul tak? Kalau betul, okey K1. Kemudian kita akan tengok pula, ada tak kamu teruskan lagi? Penggunaan formula tu ada tak kamu teruskan lagi? K1. Kemudian mungkin kamu guna calculator dapat jawapan ni. Kemudian tak habis lagi. Dia mesti habis sampai sini baru dapat J1. So ada 6 markah. Kita lihat contoh 35. Expand all in bracket 1 plus x over 5 to the power of 6 in ascending power of x. Maksudnya dalam kuasa x menaik. Contoh x kuasa 0, x kuasa 1, x kuasa 2 dan seterusnya. Ini soalan yang pertama. Kemudian seterusnya use the first four terms of your expansion to find 1.01 to the power of 6 correct to 4 decimal places. Maksudnya soalan ni kita ada dua. Jadi yang pertama kita cuba expand dulu. Jadi disebabkan kuasa ni adalah kuasa positive integer. Kalau kita tengok sini adalah kuasa positive integer. Bila positive integer, maka kita mesti guna NCR. Kalau kuasa positive integer, kita mesti guna formula yang ada NCR. Okey. Jadi kita akan gunakan yang pertama. Selalunya yang pertama ni kita akan buat nak buat macam ni 6C kosong boleh ataupun terus kita akan buat so yang pertama terus 1 to the power of 6 sama ada nak buat sebelah kiri atau sebelah kanan plus kemudian kita akan mulakan 6C1 kemudian kita akan ambil second term x over 5 to the power of 1. Itu yang pertama. Okey, disebabkan kuasa ni adalah kuasa integer positif, maka kita akan gunakan formula yang ada NCR. Okey. Yang ada NCR, bukannya yang ada factorial. Jadi kita boleh buat macam ni ataupun kita boleh gunakan kita boleh buat, katakan saya gunakan 1 plus x over 5 to the power of 6. Okay. So yang pertama kita akan gunakan 1 to the power of 6 plus 6c1. Kemudian first term to the power of 5. And then second term x over 5 to the power of 1. Okay. Kemudian kita teruskan lagi plus kita gunakan 6c2 and then multiply by first term to the power of 4, kemudian multiply by x over 5 second term to the power of 2. Okay. Kita nak expand sampai mana? Kita akan tengok soalan. Soalan kita boleh lihat soalan seterusnya use the first four term. Maksud dia untuk soalan yang ni kita kena expand sampai ada 4 sebutan. Sekarang kita ada 1, 2,
3. So kita perlukan satu lagi. So kita akan teruskan 6C3 1 to the power of 3. 3 ni datang daripada 6 tolak 3. Kemudian second term x over 5 to the power of 3 and then plus dot. Okay, kita perlukan 4 sebutan. Okay. Jadi apa yang kita belajar, kita guna kaedah yang macam ni lah untuk NCR. Okay. So kita permudahkan, nanti kita akan dapat seperti yang ni lah. So jawapan akhir dia adalah ni, kalau kita guna calculator terus kita akan dapat jawapan seperti yang tertera ni lah. Okay, itu untuk yang pertama, soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, kita boleh gunakan expansion ni untuk mendapatkan nilai 1.01 kuasa 6. Okay, jadi bagaimana cara dia? Kita lihat. Okay. Kalau kita lihat yang sini tadi kita punya expansion, saya tulis balik, 1 plus x over 5 to the power of 6. Ini saya salin balik yang kita dah expand ni. 1 plus 6 over 5x. Kemudian kita ada plus 3 over 5 x squared plus 4 over 25 x cubed. And then plus dot. Mesti ada plus dot sebab patutnya kita kena expand sampai ada 7 sebutan. Kalau kuasa 6, maksudnya kita kena ada 7 sebutan. Okey, kemudian untuk kita nak jawab soalan ni 1.01 kuasa 6. Bagaimana cara dia? Okey, kita comparekan dengan masa kita expand tadi. Kita comparekan, tujuan ni kita nak tahu x tu berapa nilai dia. Okay, so bila kita compare ni, bila kuasa dia sama, maka ambil dalam. So daripada situ kita akan dapat nilai x tu adalah 0.05. Jadi kita gunakan nilai ni, kita ganti dalam kita punya expansion ni. Okay. So tadi soalan kita nak yang ni, kemudian kita gunakan expansion tadi yang kita buat tadi, tapi kita gantikan x dengan nilai 0.05. So kita gantikan, okay, sama ada nak guna alpha ke ataupun nak guna calculator terus cara biasa, terus nanti kita akan dapat jawapan dia adalah 1.0615. Yang ini bergantung kepada soalan. Soalan nak correct to 4 decimal places, maksudnya selepas titik mesti ada 4 nombor. So jawapan akhir dia mesti macam ni. Okay, itu contoh 35. Okey, kita lihat contoh lain. Contoh 36. Okey, contoh 36. Okey, yang pertama kita nak expand. Jadi bila kita expand, ingat kita punya formula ada dua. Sama ada nak guna NCR ataupun yang formula factorial. Okey. So ingat, kalau NCR ni, ini untuk kalau kita ada kurungan 1 tambah 3x kuasa positive integer. Contoh kuasa 6, kuasa 10, kuasa 20. Maka gunakan formula NCR. Macam yang kita buat tadi lah. Contoh 35. Ataupun kita akan gunakan factorial kalau kita jumpa soalan kuasa fraction ataupun kuasa negative integer. Contoh katakan negatif 2. Okay. So ingat, bila kita nak guna binomial expansion, kita ada dua formula. Sama ada nak guna NCR ataupun nak guna factorial. Untuk soalan ni, disebabkan kuasa dia adalah fraction, maka bila kita expand mesti guna factorial. Okay. Jadi kita ingat balik, kalau kita nak guna factorial, 1 plus 3x to the power of 1 over 3. Jadi kita akan gunakan formula yang kedua. Cara dia adalah 1 plus, kemudian kita akan ambil 1 over 3. Okay, 1 over 3 divided by 1 factorial. And then multiply by second term to the power of 1. Ni 1 ni datang daripada bawah ni. Kemudian kita teruskan lagi. 1 over 3. Ini kita baru ada 1n. Kita dapatkan 1n yang baru. Dengan cara ambil 1/3 ni, tolak 1. 1/3 tolak 1, kita dapat negatif 2/3. Kemudian all in bracket second term to the power of this one divided by 2 factorial. Jadi akan jadi kuasa 2. Kuasa 2 datang daripada bawah. Okey, kita nak expand sampai mana? Soalan kata sampai, soalan dia mesti tahu. Mesti bagi tahu ascending power of x, maksudnya dalam kuasa x menaik, x kuasa 1, x kuasa 2, sampailah x kuasa 3. Jadi bila kita expand, dia mesti ada arahan soalan
mesti ada arahan tambahan soalan. Kalau tak nanti kita akan expand sampailah ke penghujung. Okey. Jadi untuk kat sini kita kena teruskan lagi sebab kalau sampai di sini baru x kuasa 2. So kita perlu satu lagi plus 1/3. Tadi kita dah berhenti pada -2/3 untuk n. Kita tambah lagi satu n. Untuk dapatkan n yang baru ni, kita ambil -2/3 tolak 1. So kita akan dapat -5/3. Kemudian divide by, disebabkan kita ada 3n. So divide by 3 factorial multiply by 3x to the power of cube. And then plus dot. Okay, dia mesti ada plus dot sebab satunya dia mesti ada lagi. Kemudian guna calculator, akhir nanti kamu akan dapat jawapannya. Okay. Itu soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua. Ni soalan yang kedua. Kita nak state the value of x which the expansion is valid. Ini memang sentiasa ada soalan ni. Okay. Jadi kalau kita nak jawab soalan yang kedua ni, terus kita gunakan expansion is valid. Cara yang paling mudah, kita ambil je. Kita ambil je second term ni. Kemudian kita tambah absolute value less than 1. Okay. Ini asalnya, tetapi jawapan pastikan mesti tinggalkan jawapan dalam bentuk macam ni. Baru kita akan dapat markah B1. Okay. Kaedah dia yang ni, tetapi jawapan akhir dia mesti berhenti di sini. Okay. Itu untuk soalan yang kedua. Kemudian, kadang-kadang kita akan jumpa soalan, ada soalan yang ketiga. Dia ada perkataan hence. Hence ni maksudnya kita mesti gunakan maklumat sebelum ni. Sama ada expansion is valid ataupun yang sebelum lagi. Okay. So kena sambung daripada sebelum. Walaupun expansion kita ni salah, teruskan yang salah. Itu maksudnya perkataan hence. Evaluate cube root of 8.24. Correct to 5 decimal places. Okay. So kita boleh gunakan expansion ni tetapi dengan syarat pastikan x kita tu mesti dalam range yang ni. Kalau keluar, kita kena ubah. Okay. Tengok contoh. Okay, kita saya tulis balik formula kita. Okay, formula kita tadi adalah ini bila kita dah expand. Okay, ni saya tulis balik. Tadi kita dah expand 1 plus 3x to the power of 1/3 equals to 1 minus x squared. Kemudian plus 5/3 x cube plus dot. Dan kita punya tadi, range kita tadi adalah range, pastikan x between -1/3 to 1/3 macam tu. Okay. Maksudnya nanti step yang pertama kita mesti compare kan. Okay, mesti compare kan. Yang pertama kita tukar dulu dalam bentuk indeks. Kemudian kita kena pecahkan supaya dia mesti ada dua sebutan. Dia mesti ada dua sebutan macam ni. Bila kita pecahkan ni, maka untuk yang di sini kita masih tak boleh guna formula. Sebab kita belum dapat satu. Dia sepatutnya nak guna formula ni, dia syarat dia mesti satu. Jadi bila kita dah dapat yang ni, kita factorize. Bila kita factorize 8, so kita akan dapat 1 plus, yang ni akan jadi 0.24 divided by 8. Jadi kalau kita darab balik, mesti dapat yang ni. Tapi kena letakkan semua dalam kurungan kuasa 1/3. Okay. So setiap ni kena kuasa 1/3. So ini sebenarnya kita boleh nilaikan dapat 2. Dan kita akan dapat seperti yang ni lah. Okay, sekarang ni kita comparekan dengan tadi kita ada 1 plus 3x to the power of 1/3 equals to 1 plus 0.03 to the power of 1/3. Bila kita compare ni, kita dapati bahawa x tu adalah 0.03. Adakah nilai ni kita boleh ambil? Kena tengok. Adakah ni termasuk dalam kita punya range? Katakan bila saya kira ni dapat 0.5. Dapat 0.5. Terkeluar daripada range yang ni. Maka kita kena ubah sikit cara. Maksudnya nombor ni tak boleh guna. Kena fikirkan cara lain. Okay? Jadi untuk soalan ni sesuai. Sebab dia masih berada dalam kita punya range yang ni. Jadi sekarang ni kita akan
Gunakan X sama dengan 0,03. 0,3, 0,01. 0. Ni sebab kita kalau compare ni nilai dia 0,01. 0,01 Jadi gunakan nilai X sama dengan 0,01. Kita ganti dalam kita punya expansion. So yang ni gunakan expansion yang tadi, tetapi setiap tempat X tu gantikan dengan 0,01. So kita akan dapat bentuk sama. Cuma X tu kita tukar. Dan kita dapatkan jawapan. Pastikan ikut syarat soalan 5 decimal places. Selepas titik ada 5 nombor. So itulah jawapan dia. Jadi kalau kita nak check betul tak jawapan ni, terus kita guna calculator. Cuba kita buat guna calculator cube root of 8.24. Sepatutnya jangan lari sangat daripada jawapan sebenar. Okey, ini contoh 36. Okey, kita tengok contoh 37. Okey, contoh 37. Okey, kita ada beberapa soalan kat sini. Yang pertama kita expand. Ingat bila kita expand, kena buat pilihan sama dia nak guna NCR ataupun nak guna factorial. Tengok kuasa dia. Kalau kuasa dia dalam bentuk fraction, mesti guna formula yang ada factorial. Okey. So kita lihat dulu soalan yang pertama. Kita boleh buat 1 minus 2x to the power of 1 over 2. Jadi kita gunakan formula yang ada factorial. So 1 plus, kita ada 1 per 2. 1 per 2, ini baru 1n. Then multiply by second term. Second term tu jangan lupa termasuk negatif. Then to the power of 1. 1 datang daripada bawah. Dan teruskan lagi. 1 over 2. Ini n yang pertama. Kita teruskan n yang kedua. Setengah tolak 1. Dapat negatif setengah. Okay, kita dah ada 2 factorial. Kemudian negatif 2x squared. Okay. Sekarang ni kita nak expand sampai mana? Biasanya soalan ni dia mesti bagi tahu kita kena expand up to the term in x cube. Sekarang ni baru x kuasa 2. Jadi kita teruskan lagi. Sambung ni. Sambung. Plus 1 over 2. Okay, tadi kita berhenti n kita sampai sini. Jadi kita perlukan n yang baru. Nak dapatkan n yang baru ni, kita berhenti di sini tadi, tolak 1 lagi. Negatif 1 per 2, tolak 1. Dapat negatif 3 per 2. And then divide by 3 factorial. Multiply by negatif 2x cube. Dan nanti jangan lupa kita mesti ada plus dot dot dot. Maksudnya ada lagi. Okay. Kemudian guna calculator kita akan dapat nanti jawapan dia seperti yang ni lah. Okay. So jawapan dia yang ni. Okay, itu yang soalan yang pertama. Okey, kemudian kadang-kadang soalan biasanya x ni kita kena cari sendiri. Macam contoh 36 dia. Okey, kita kena cari sendiri. Tapi bila di sini kita ada x sama dengan 1 per 100. Okey, kita kena check. Selalunya bila berhenti di sini kita nyatakan kita punya range dia. Ini kena nyatakan ni. Supaya kita nak check. Sebab expansion ni bukan semua soalan kita boleh guna. Bukan semua nilai X kita boleh guna. Kita check, adakah 1 per 100 ni termasuk dalam kita punya range? Nilai dia 0.01. Termasuk. Bila termasuk, maka kita bolehlah ganti terus. Okay? Kita bolehlah ganti terus. So, bila kita ganti terus, dapat dah seperti yang ni lah. Okay, seperti yang ni. Okey, 7 square root of 2 over 10. Ini yang asal lah. Okey, itu yang asal. Okey. Ini selepas kita ganti. Okey, jadi sekarang ni soalan nak square root of 2. Okey, square root of 2. Jadi kita akan teruskan. Okey. Yang ini kita permudahkan ni. Okey. Okay. Jadi sebenarnya kita sekarang ni kita berada di sini. Saya letak, katakan saya letak kotak kat sini. Okey, maksud dia kita nak gunakan yang ni, saya nak gunakan yang ni. Okey, sekarang ni yang ini untuk yang sebelah kiri ni. Okey, ini untuk left hand side. Kamu pilihlah nak buat asal-asing ataupun nak buat terus. Okey.
Yang pertama kita kena ganti X ni dengan 1/100 untuk sebelah kiri. So kita akan dapat 1 tolak 2 kurungan 1/100. Macam ni lah. Okay, nanti bila kita permudahkan dapatlah 7 set 2 over 10. Ini untuk sebelah kiri. Kemudian kita gunakan lagi X sama dengan 1/100 ganti sebelah kanan. Ganti sebelah kanan. Okay, ganti sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ganti sebelah kanan, okay, so ingat tadi kita punya expansion kita tadi adalah 1 minus 2x to the power of 1 over 2 equals to 1 minus x minus 1 over 2 x squared minus 1 over 2 x cube and plus dot dot dot. Okay, ini untuk sebelah kanan pula. Sebelah kanan. Tadi kita ganti sebelah kiri. Gantikan tadi kita buat tadi, gantikan x tu dengan 1/100. Okay, tadi kita dah buat. Sebelah kiri tadi kita dapat 7 set 2/10 yang kita buat tadi sebelah kiri. Okey, untuk yang berikutnya kita ambil sebelah kanan pula. Sebelah kanan ni ganti juga 1/100. Kalau kita gantikan nanti akhir sekali ni maksudnya x ni ganti dengan 0,01. Nanti kita akan dapat jawapan dia seperti yang ni. Okey. Jadi sekarang ni kita bila ganti kiri dan kanan nilai dia adalah 0.9899 lebih kurang lebih kurang. Okey, tapi soalan nak find the square root of 2. Evaluate square root of 2. Maksud dia kita ubah soal sikit lah. Kalau kita nak square root of 2, maka 7/10 ni bawa ke sebelah kanan. Jadi guna kalkulator kita akan terbalikkan 10/7 darab nombor yang kita dapat tadi. So kita akan dapat jawapan seperti yang ni. Okey. Jadi kalau kita nak guna kalkulator, betul tak jawapan ni? Cuba kita gunakan square root of 2 ni berapa nilai dia. Kalau guna kalkulator terus. Sepatutnya jangan lari daripada yang kita dapat.